juga Puan Nora Shikin Ali, pengusaha hamper Nur Hampers ya, ataupun lebih mesra dipanggil dengan Kak Nur. Jadi hari ini kita ada Kak Nora dengan ada Kak Nur. Jadi jangan keliru pula nanti ya. Dua-dua pun mengusaha hamper juga. perayaan. Seperti yang kita boleh lihat di hadapan kita ni, ada pelbagai corak, bentuk, hiasan dan sebagainya kan? Betul tu. Jadi apa kata kita mulakan perbincangan hari ini tentang hamper perayaan. Saya ingin bertanyakan kepada Kak Nur ya. Saya faham Kak Nur mula berjinak-jinak dengan perniagaan hamper ni kerana berminat dengan membuat kuih muih. Jadi mungkin Nur boleh ceritakan dengan lebih lanjut lagi bagaimana boleh membabitkan diri dalam perniagaan hamper raya. Okey, saya bermula pada tahun 2002 actually buat kuih tart kecil-kecilan di rumah lah. Lepas tu we supply dekat kawan-kawan, office-office. Bila masa berubah and then permintaan and then dia kata buat hampers kecil-kecilan. So kami buat sampailah sekarang. Sampai sekarang. Dan Nora pula bagaimana? Macam mana boleh timbulnya minat untuk mengusahakan perniagaan hamper ni sehingga Jadi mungkin Puan Nur boleh ceritakan macam mana Puan Nur mendapatkan ilham untuk menghasilkan hamper-hamper perayaan ni. Okey, sebenarnya ilham ni dia datang dengan sendiri. So kita ikut trend semasa dan juga permintaan daripada customer. So daripada moden sampai kepada yang tradisional lah. So bila every year walaupun saya design hamper yang moden macam ni, saya tak lupa juga untuk hamper let's say mengkuang. So that mean orang tak lupa hamper macam mengkuang, bags kan, yang boleh kata tak lupa tradisi kita tradisi lah. Dan kita ada model sekarang ni yang akan memperagakan memperagakan kan hamper ni kan. Kita nak, boleh tak Puan Nur komen sikit tentang hamper yang sedang diperagakan? Okey, hamper ni kita panggil bags untuk leather dan dalam dia kami isi cookies. Beside makan dapat cookies and then also bag ni boleh digunakan sebagai untuk letak majalah ke bagai hiasan. Harganya bagaimana pula? Nampak macam Nampak bag macam je. mahal. Dapat eksklusif sangat kan? Harga dia 200 ke atas. It depend apa yang customer minta. Kalau customer kata okey bajet dia banyak ni, kami akan buat. Custom made lah. Ada tak yang yalah yang mereka minta sendiri, tempahan tu macam isinya tu mereka yang pilih sendiri? Ada. Kami lebih suka macam tu. Instead saya yang pilih. Saya actually sebelum saya buat hamper, saya akan tanya dengan customer dulu. Actually sebenarnya apa yang dia nak kasih kepada dia punya recipients, klien. Dia akan bagi tahulah. Saya nak letak ni, letak ni, letak ni. Kami suka berinteraksi macam tu. Macam Nora pula Dan mungkin saya nak tanya kepada Puan Nur ya, apakah sebenarnya keistimewaan hamper-hamper daripada Nur Hampers? Okey, daripada actually untuk Nur Hampers, pertama kami pentingkan cookies. Kami buat sendiri cookies macam homemade Nora cakap. So kita dapat tahu dia punya maksudnya dia punya rasa, so kualiti dia. So that means kita boleh guarantee pada customer yang kami punya cookies sedap dan tak ada masalah, tak ada komplain, tak ada macam kulat ke apa ke Sebagainya. betul. Dan Puan Nur juga ada juga pertempahan melalui online kan, jadi bagaimana? Okey, memang tempahan online sekarang ni dah menjadi macam kebiasaan. Trend kan? Trend. Memudahkan untuk customer order. So, untuk Nur Hampers, mana-mana yang memerlukan tempahan boleh lari di laman www.nurhampers.com dan boleh purchase online. Biasanya tempahan tu ambil masa nak kena tempah tu berapa lama sebelum? Okey. Manakah musim perayaan ni selalunya the next day delivery dah boleh hantar. So manakah musim perayaan ni order banyak every day. So kami mengambil masa 3 hari.
Kalau macam outstation, kami advise order awal. Sebab ada nak penghantaran masa 2 hari. Dan ada juga antara hamper-hamper ni yang macam orang kata apa tak begitu sesuai dia punya barang-barang dengan macam hiasan. sparkling juice dalam botol yang agak besar mungkin tak cukup nak letak dalam bako seperti yang ini kan. Jadi macam mana kita kalau kita katakan kita hendak letakkan sparkling juice ataupun botol-botol yang lebih besar dalam hamper. Sesuai padankanlah. Okey, kalau customer perlukan sparkling juice, so kami akan ada basket yang besar yang mana yang boleh buat dengan jus tu, dan kita masuk dengan cookies and then kita wraps very nice. Dan yelah kita sekarang ni orang kata nak berjimat cermat lah kan. Jadi tapi nak juga pada masa yang sama nak juga memiliki hamper ni. Jadi bagaimana untuk Puan Nur sendiri menghias hamper ni supaya nampak grand tetapi dengan kos yang minimum? Okey, sebenarnya cookies ni kita ada murah, ada yang mahal. So kalau bajet dia katakan RM50, kita design cookies yang within that budget and then dengan atas permintaan ni lah, boleh kami boleh buat. Selain daripada cookies, kuih muih, apa lagi bahan-bahan yang biasa diletakkan dalam hamper perayaan selain daripada bahan-bahan makanan? Okay, selain daripada bahan makanan, macam this one is a ceramic tray. Ceramik ni kita lepas cookies ni definitely after the customer dapat dia akan definitely letak atas meja. And then yang bawah ni ceramik vase ni dia boleh letak bunga untuk decoration atas meja untuk tetamu. Kadang-kadang ada juga saya lihat hamper-hamper yang menggunakan kain batik, kan ada yang meletakkan apa tu lampu pelita Jadi bagi mereka yang berminat untuk membuat hamper mereka sendiri, apakah nasihat Puan Nur kepada mereka yang berminat? Kepada penonton yang berminat, masa ni lah kalau nak cari duit tambahan, yang ada kreativiti tu curahkanlah kreativiti. Dan kita boleh buat jadikan satu bisnes. Daripada rumah also kita boleh buat bisnes. Dan Nora pula bagaimana? Okey. Kembali dalam Wanita hari ini dan seperti yang kita katakan sebelum kita berhenti berehat seketika tadi, kita masih lagi bersama dengan Puan Nur untuk menunjukkan bagaimana cara untuk menghias hamper perayaan ini. Jadi Puan Nur, boleh tak kita mulakan apa yang akan kita tunjukkan ataupun konsep hamper perayaan yang sebagaimana yang akan kita hias? Saya nak buat hamper just simple saja. Saya rasa suri rumah tangga pun rasa boleh buat. Jadi sesiapa saja boleh. Ya, saya. Basket ni tak kira yang murah pun boleh, yang mahal pun boleh. So saya ada basket yang macam ni, saya tunjuklah macam ni ya. Jadi apakah bahan-bahan yang perlu digunakan untuk menghasilkan hamper perayaan ini? Yang pertama kita kena ada kertas wrapping ni supaya nampak cantik. Kita ada bunga. Definitely kita kena ada ribbon. 3 barang ni kena ada lah. Kalau tak ada bunga pun tak apa juga, ada ribbon. Tambah seri sikit lah. Tambah seri, ya betul. Dan ini saya letak cookies lah. Dalam ni letak cookies ke, nak letak coklat ke, boleh. Apa yang ada di sekeliling kita. Okey, boleh Puan Nur tunjukkan bagaimana? Okey. Nah, kita ambil wrapping paper ni ya. Berapa lama biasanya kita ambil masa untuk menyediakan sesebuah hamper ni? Sekejap je. Rasa dalam, kalau bagi saya dalam 5 minit dah siap dah. 5 minit dah siap lah bagi yang pakar kan. Kita jangan ambil perkara tu macam rumit. Kita buat simple, daya kreativiti kita. Dan untuk tahun 2009 ni, mungkin ada tema-tema tertentu yang menjadi pilihan Nur Hampers? Okey, sebenarnya sebab Ramadan tak lama lagi, tak langsung kita menyambut kemerdekaan. Betul. So saya design satu hamper yang mana
semua temanya. bangsa. Maksudnya ada Morocco, dodol. Di sinilah. Tak saya Mungkin kita boleh langsung. So, inilah hamper One Malaysia. One Malaysia. Ya, saya. Aha. Yang mana ada Morocco, ada dodol. Siap ada bendera Malaysia lagi melambangkan One Malaysia kita ya. Kan kami kibarkan bendera. Dan dari segi pemilihan warna pula bagaimana? Warna dia ikut bersesuaian dengan basket. Basket ataupun barang yang kita nak buat lah. Jangan kita pilih warna merah pula dah ke Chinese New Year. Tapi mungkin yang itu untuk musim perayaan Tahun Baru Cina lah. Ya, kan? saya. Kita bersesuaian dengan festival lah. Apa yang kita nak bagi. Jadi kalau kita ada barang-barang yang boleh diguna semula, boleh tak kita gunakan untuk menghiasi hamper-hamper kita? Boleh. Kalau yang mana seluruh rumah yang pandai buat daripada majalah yang boleh buat basket tu, boleh pakai jadikan basket. Yang ada kreativiti yang lagi kata lagi halus seni dia, boleh kita pakai. Sedar tak sedar kita bersembang-sembang Dan dah siap dah. Hampir kita siap. Hampir siap. Senang je kan nampak? Senang je. Jangan nak rumitkan diri. Jangan rumitkan. Itu dia tipsnya. Jangan rumitkan diri untuk menghias hamper dia. Jadi kos ni pula bagaimana? Berapa agaknya? Kos. Okey, kos sebenarnya terpulang. Kalau you rasa you nak kos you RM50, you cari barang-barang yang bersesuaian dalam basket. And then also basket ni cari yang murah sikit. Kalau mahal, cari yang mahal sikit. Kalau bakul-bakul yang macam ni biasanya di mana Puan Nur mendapatkan bakul-bakul seperti ini? Okey, sebenarnya bakul ni daripada supplier. Yang mana daripada China ada, daripada Indonesia ada. Jadi semua bakul-bakul daripada Nur Hampers diimport lah daripada negara-negara luar. Kebanyakan, tapi ada juga daripada produk Nur Hamper macam mengkuang ni kami datang dari Terengganu. Hasil kerja orang tempatan. Memang totally handmade lah. Jadi kalau yang handmade ni biasanya kita kata lebih mahal sedikit. Jadi yang mana satu? Ini mahal ke yang ini mahal lagi? Berapa harga yang mengkuang ni sebenarnya? Untuk bag saja. Bag saja. Untuk production saya RM20 lah. Kalau yang bakul sebegini? Bakul macam ni saya rasa dalam less than $10. Jadi ini lebih murah sedikit lah. Tapi kena tengok dengan dia punya barang-barangnya pula kan? Ya, saya. Dan mungkin yang itu menarik seperti mungkin sesuai untuk perayaan Tahun Baru Cina mungkin? Yang mana? Yang ini kan? Untuk Hari Raya. Hari Raya pun boleh juga. Tertulis Selamat Hari Raya di atas. Tapi mungkin dia punya dia punya yang bahan ni boleh digunakan untuk perayaan-perayaan yang lain juga kan? Betul. Kalau warna merah rasanya sesuai lah untuk Tahun Baru Baru Cina kan? Kalau Dah macam ni siap harga ke? dia berapa? Harga dia berapa kalau macam ni hamper begini? ada RM100. Untuk bekas sahaja? No, bekas. Ada dengan cookies dengan isi cake kandungan sekali. sekali. Ya, saya. Okey. Jadi letakkan semuanya kat dalam tu je lah. Senang sebenarnya, orang senang nak bawa. Dan yang dalam kotak-kotak yang ni, Dan kotak-kotak ni sebenarnya kami letak kurma. Untuk sempena bulan Ramadan, selalu dia orang masukkan kurma, tak payahlah pack besar-besar kan. betul. Comel yang Comel je. cantik. Yang ini pula berapa kosnya? Dalam RM10. RM10. Dan yang ini? Sekali dengan kurma dia ke apa? Ya, saya. Dan yang ini? Yang ini kurma Ozo. Kita ni dalam bajet dah RM15. Berapa kita bagi tray lagi. Dia boleh pakai tray tu untuk letak apa-apalah barang-barang stationery. Adakah ini diimport juga? Nampak Ya, macam saya. daripada Indonesia. No, this one from China. Oh, daripada China juga. Okey. Dan sebenarnya dah siap Dah siap Dah. Jadi sebenarnya Puan Nur, apa pentingnya kita nak memberi hamper ni kepada ialah tetamu kita ke sahabat handai ke sebagainya? Sebenarnya kata setahun sekali kan, kita pergi mengunjung rumah orang ke, rumah sanak saudara ke, kalau tangan kosong tu rasa macam janggal lah kan. Kita bawa lah something, let's say kek ke, kuih ke, whatever lah yang kita boleh buat jadikan buah tangan. Buah tangan lah ya. Kalau macam ni buatlah sekejap. Memang sekejap. Sekejap sangat dan cantik hasil akhir je. Itulah dia dah siap dah pun sebenarnya. Jadi Puan Nur ingin mengatakan kata-kata akhir kepada tips. penonton-penonton wanita hari ini. Kepada penonton yang mana nak mengorder hamper daripada Nur Warisan Kreatif, Nur Hampers, layari laman web saya www.nurhampers.com.
atau telefon saya. Baiklah, terima kasihlah Puan Nur kerana sudi bersama dengan kami dan menunjukkan demo untuk membuat hamper ni kan. Baiklah, sebelum kita berehat, apa kata kita saksikan dahulu sebuah bingkisan Shanghai Tang. Saksikan.